Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Usuluddin kelas PDPR kita. Dan insya-Allah siri yang ketiga ini Ustaz akan mulakan dengan tajuk di bawah bab hadis. Pelajaran yang pertama itulah tarikh ulumul hadis wa muqaddimatuhu. Okey, sebelum Ustaz masuk, suka Ustaz terangkan di sini bahawa sebenarnya bagi mata pelajaran tafsir dan mata pelajaran hadis, dia ada dua bahagian. Kalau tafsir dalam siri yang kedua baru ni, siri yang lepas, Ustaz dah sebut dia ada ulumul Quran dan ada tafsir ayat Al-Quran. Begitu juga dengan hadis, kita ada ulumul hadis dan juga kita ada hadis, teks hadis, matan hadis. Jadi untuk yang pertama ni, dalam bab hadis ni kita sentuh dulu berkaitan dengan ulumul Quran. Okey. Yang pertama sekali, mafhum ulumul hadis. Sila ulumul hadis, sila. Apa ni tajuk pertama ni itulah tarikh ulumul hadis. Okey, yang pertama mafhum dia. Sebenarnya sepatutnya dalam buku ni ada satu tajuk lain. Sebelum tajuk ulumul hadis ini, dia ada tajuk ta'rif ulumul hadis, tapi tak disediakan di sini. Ustaz pun tak tahu apa benda isinya. Jadi tak apalah, kita skip yang tu, kita ambil terus pada ulumul hadis. Pembahagian ulumul hadis. Ulumul hadis terbahagi kepada dua. Pertama disebut ilmul hadis riwayah, dan yang kedua disebut sebagai ilmul hadis dirayah. Ilmul hadis riwayah dan ilmul hadis dirayah. Ni. Apa dia ilmu hadis riwayah? Ilmul hadis riwayah yashtamilu ala aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri alfaziha. Dia kata ilmu hadis di riwayah iaitulah ilmu hadis. Riwayah yashtamilu, merangkumi, ala aqwalin Nabi, merangkumi segala kata-kata Nabi. Apa yang Nabi sebut, wa af'alihi, apa yang Nabi buat, wa riwayatiha, apa yang diriwayatkan, apa wadabtiha, apa yang dinukilkan, wa tahriri alfaziha, dan mengulang kaji segala lafaz-lafaz dia. Okey. Ini dipanggil hadis riwayah. Apa-apa yang berkait dengan matan hadis. Senang itulah. Apa-apa yang berkait dengan matan hadis dipanggil hadis riwayah. Itulah contohnya an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu dipanggil hadis riwayah. Manakala ilmu hadis dirayah pula, iaitulah huwa ilmun biqawaninin, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan qanun ataupun peraturan-peraturan, yu'rafu biha, yang mana dengan peraturan itu yu'rafu, diketahui, ahwalus sanad wal matni, diketahui keadaan sanad dan matan. Apa dia sanad? Sanad ni iaitulah suatu sandaran kepada nas ataupun yang kita sebut sebagai perawi hadis. An Abdullah, an orang ni, an orang tu, an orang tu, an orang tu, sampai kepada an Rasulillah. Itu panggil an itu kita panggil, itu dipanggil sanad. Matan dia pula, matan itulah teks hadis. Qala Rasulullah SAW salasun man kunna fihi, contohnya. Itu ialah panggil teks hadis. Jadi ilmu hadis dirayah ni itulah ilmu yang berkaitan dengan pengkajian tentang hadis, teks hadis. Mari satu hadis dibawakan kepada kita, ulama ni yang ambil satu hadis, dia pengkaji hadis ni, siapa dia yang meriwayatkan hadis tu. Si A ni ambil daripada siapa dia. Okey. Contohlah kata satu hadis tu berkaitan dengan hukum, katakan. Dia ambil, siapa dia riwayat hadis ni? Dia ambil daripada si M.
Lepas tu M ni, macam mana keadaan M ini? Orang tu baik ke? Orang tu boleh nipu ke? Orang tu boleh dipercayai ke? Katakanlah molek semuanya clear, semuanya baik. Perangai baik, kuat ingatannya, tidak suka buat dosa-dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Okey. Tengok pula M daripada mana? M ambil daripada H. Kaji H pula, siapa dia H ni? Betul ke H ni ada zaman tu? H tu ambil daripada siapa dia? H ambil daripada J. J dengan H tu dan jumpa. Okey, betul. Siapalah daripada siapa dia? Siapalah kepada atas sekali daripada siapa dia? Sahabat Nabi. Sahabat ambil daripada Nabi. Baru kita panggil pengkajian dia. Sanad dia tu. Okey, kemudian tengok matan hadis pula. Tag hadis tu pula. Betul ke tak betul? Kan sebab ada hadis-hadis yang salah. Hadis yang dianggap sebagai hadis maudhu' ada. Contohnya hadis maudhu'. Apa dia hadis maudhu'? Hadis maudhu' ni hadis yang direka oleh orang lain. Bukan hadis Nabi, bukan Nabi yang kata. Zaman sekarang ni banyaklah hadis maudhu'. Kena hati-hati, jangan kita cepat sangat. Oh, hadis ni bagus ni, gini tanpa forward orang lain. Padahal tak ada pun Nabi tak kata pun. Sebab apa? Sebab kita terlalu excited sangat. Oh, bagus ni. Kadang-kadang ada benda tu, benda molek. Tapi Nabi tak kata pun. Tiba-tiba kita sandarkan benda tu pada Nabi. Dosa. Nabi kata, "Man kazaba alayya muta'ammidan", sesiapa yang menipu aku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sedialah tempat duduk dia dalam api neraka. Ingat baik. Kita jangan cepat-cepat jangan forward cepat-cepat hadis yang kita terima tak tahu sahih ke tak sahih. Di sana ada banyak hadis-hadis palsu. Jadi nak bezakan hadis itu palsu ke tak palsu, ulumul hadis inilah dengan berpandukan peraturan-peraturan dalam ulum hadis, kaedah-kaedah dalam ulum hadis ini, kita boleh ketahui hadis itu hadis palsu ataupun hadis itu hadis betul. Okey, habis. Nash'ah ulumul hadis. Asal dia ulumul hadis ni, tengok bada'a tatawwuru riwayatil hadis. Bermula perkembangan riwayat hadis fi ahdis sahabah. Ingat mal, ni soalan selalu keluar ni. Bilakah bermulanya bermulanya perkembangan ulumul hadis? Dia kata bada'a, bermula tatawur, perkembangan riwayat hadis di zaman sahabat. Indama waqa'al muslimuna fil fitnah, ketika mana orang Islam terbabit dalam suatu fitnah. Fitnah ni bukan fitnah kita kata orang hendak buat kita kata dia buat, tak. Fitnah ni itulah suatu peristiwa buruk, peristiwa hitam. Itu panggil fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab sebenarnya memberi maksud suatu peristiwa hitam, suatu tragedi, suatu peristiwa yang buruk. Ba'da wafatin Nabi, selepas kewafatan Nabi SAW, yang mana zaharat al-firaq al-islamiyah, lepas Nabi wafat lahirlah puak-puak Islam, puak-puak dalam Islam ini. Wahum fi hajatin ilal mazid, mereka ini sangat berhajat kepada pertambahan minat tasabbut fil ahadis, dalam mengiyakan dalam percakapan. Bila cakap nak buat kukuh, nak buat hujah. Wa tatawwara riwayatul hadis, dan telah berkembang periwayatan hadis ini dalam 7 peringkat. Okey. Selepas Nabi wafat, ramai di kalangan orang Islam pada waktu itu, selain daripada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, di lepas-lepas pada tu berlaku peristiwa buruk, khususnya perang saudara di kalangan orang Islam sendiri, sehingga pernah satu ketika Kaabah ditembak dengan menjanik, berlakunya perdebatan, berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman, berlakunya pembunuhan Sayyidina Ali, sebab ada orang Islam yang tidak berpuas hati dan cuba mencari pengaruh, cuba menonjolkan diri. Jadi ada di kalangan mereka ini
sedang mencari pengaruh, mereka perlu kepada sumber-sumber yang boleh dianggap sebagai hujah untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Carilah hadis. Jadi setengah-setengahnya pula ada yang buat hadis palsu. Jadi nak bezakan hadis palsu ke hadis Nabi sungguh. Itulah kita tengok. Okey. Periwayatan hadis berkisar dalam 7 peringkat. Fi sab'i marahil, 7 peringkat. Sebagaimana berikut, dia kata al-marhalah al-ula. Peringkat yang pertama, qamas sahabah fi hifzil ahadis. Zaman sahabat selepas Nabi wafat tu, sahabat-sahabat Nabi menghafaz hadis. Ba'da an lahiqan nabiyyu birrafiqil ala, selepas kewafatan Nabi. Bila sebut lahiqa ni, bertemu Nabi ar-rafiqil a'la, kawan yang paling tinggi, Tuhan. Maknanya Nabi mati dah mana ni. Bila terjumpa lahiqa birrafiqil a'la ni memberi maksud meninggal. Hatta nihayatil qarnil awal al-hijri, sehinggalah habis penghujung kurung yang pertama hijrah. Selepas Nabi wafat, sapalah 100 tahun, para sahabat Nabi hanya menghafal apa yang Nabi kata. Masing-masing adalah ada 1000 hadis, ada yang 10,000 hadis, banyak-banyak hadis masing-masing. Sahabat-sahabat Nabi yang masih lagi ikhlas dan masih lagi kental keimanan mereka, mereka hafal hadis, tak ada masalah lagi. Itu yang pertama. Mari marhalah as-saniyah, mari peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, bada'a min matla'il qarnis sani, bermula daripada kurun yang kedua, ila awalis salih, sehinggalah awal kurun yang ketiga. Maknanya lebih kurang 100 tahun selepas tu. Zalika asrut tadwinir rasmi fi hifzil hadis. Yang demikian ni, peringkat yang kedua ni, daripada awal kurun yang kedua sampailah akhir kurun yang kedua, masuk awal kurun yang ketiga tu. Pada waktu ini waktu penulisan hadis, ditulis balik hadis secara rasmi, dalam kerja-kerja menghafal hadis ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat sudah pemula meninggal, dan orang-orang selepas sahabat tu ada yang sempat menghafal, ada yang tak sempat nak hafal. Jadi sebelum jauh terlanjur, sebelum ramai lagi yang kehilangan, maka dibuat suatu keputusan menulis hadis secara rasmi. Okey, peringkat yang ketiga. Tadi kita kata daripada awal kurung yang pertama, awal kurung yang kedua sehinggalah awal kurung yang ketiga. Peringkat yang ketiga bermula daripada kurung yang ketiga hijrah sehinggalah pertengahan kurung yang keempat, lebih kurang 150 tahun. Wa huwa asrut tadwin, itulah zaman penulisan ataupun pengumpulan. Duwinat fihi as-sunnah wa ulumuha, disusun padanya hadis as-sunnah wa ulumuha, dan juga ilmu-ilmu hadis tadwinan kamilan, dengan suatu penyusunan yang sempurna. Peringkat yang ketiga baru disusun secara lebih sempurna lagi, dan waktu yang sama disusun juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, cara nak kenal hadis dan sebagainya, ulum hadis lah. Habis pertengahan kurun yang keempat, yang tadu min mutasifil qarni rabi', ini peringkat yang keempat ni, berpanjangan daripada pertengahan kurun yang keempat ila awailil qarni sabi', sehinggalah awal kurun yang ketujuh, lebih kurang 200 tahun lebih. Wa huwa asrut ta'lifil jami' wa insyiqaq wa bisaqi fanni ulumil hadis. Ni dia kata asrut ta'lif, zaman penulisan yang sempurna, al-jami' yang menghimpunkan segala benda. Bukan tulisan hadis ni, penulisan ilmu berkaitan dengan hadis. Wa bisaqi fanni ulumil hadis, dan mesenilah berkembangnya dia kata seni ilmu hadis secara penulisan. Kalau sebelum ni ulama-ulama membahaskan hadis secara mulut, secara lisan, pergi mengajar surah sejik cerita tentang bagaimana nak cari hadis tu, bagaimana nak kenal hadis dan sebagainya, hanyalah sekadar secara lisan sahaja, tidak ada bahan bertulis. Jadi pada pertengahan kurun yang keempat itulah bermulanya penulisan ulumul hadis, dibukukan.
Apa yang diajar oleh para ulama itu dibukukan, yang disebut sebagai buku Ulumul Quran. Tempoh yang panjang daripada pertengahan kurun yang keempat sehinggalah awal kurun yang ketujuh. Kemudian bermula pada kurun yang ketujuh itu bermulalah pula peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima daripada kurun yang ketujuh minal qarnis sabi' ilal qarnil ashir, sampailah abad yang ke-10. Wa huwa daurun nujji wal iktimali fi tadwini fanni ulumil hadis. Ning zaman matang. Daripada kurun yang ke-7 sehinggalah kurun yang ke-10 dia kata peranan ni semakin matang. Wal iktimal dan sempurna fi tadwini fanni ulumul hadis, dalam penyusunan seni ilmu ulumul hadis. Pada kurun yang ke-7 tu sampai kurun yang ke-10 itulah tempoh dipanggil apa? Tempoh yang agak matang. Maknanya berkembang walik dah. Ulumul hadis ini sudah pun ada lengkap dah. Gitu. Daripada kurun yang ke-10 minal qarnil ashir ila matla'il qarnil hijri al-hali, sehinggalah awal kurun abad ini, dia kata ni peringkat yang ke-6. Wa huwa asrul rukud wal jumud. Itulah zaman ar-rukud. Rukud ni kalau kita kata kalau kita sebut orang Melayu, orang Terengganu, kita sebut tidur rekok je tau. Mana benda? Tak gerak, rekok gitu lah. Rukud ini maknanya asal dia rekok tu sebenarnya rukuk sebenarnya. Bahasa Arab tu. Rukuk ni diam. Al-jumud membeku, membatu. Tak gerak maknanya. Tak kerah. Gitu. Tak bergerak. Itu makna asrul rukuk wal jumud. Wa fi hadhihi al-marhalah, dalam tempoh ini tawaqqafal ijtihad, terhenti segala ijtihad. Ulama tidak berijtihad lagi dah fit tasnif, dalam penulisan. Wa innama kasurat al-mukhtasarat, tapi zaman ni tak ada ilmu baru, tak timbul dah ijtihad baru, tetapi yang ada hanyalah mukhtasarat, ringkasan-ringkasan buku. Kalau sebelum ni peringkat yang kelima tu dia buat buku tebal-tebal, tak ada orang nak baca. Dia balik tu peringkat yang ke-6 dia akan jadi konsep balik. Jadi orang ambil isi-isi penting dalam buku tadi, daripada buku tebal sampai kepada jadi buku kecil pula. Jadi nota-nota pula. Gitu. Itu peringkat yang ke-6. Daripada kurun yang ke-10 sehinggalah awal awal abad ini. Okey, itulah zaman ni kita panggil zaman rukud wal jumud. Zaman rehat. Jumud ni mana dia gerak. Itu. Lepas tu peringkat yang ke-7. Daripada awal kurun hijrah sehinggalah ke kita ila waqtina haza, sampailah waktu kita sekarang ini, wa huwa marhalah al-yaqzah. Dia kata marhalah al-yaqzah, waktu bangkit semula. Wat tanabbuh, dan waktu sedar fil asril hadis, di zaman moden ini. Sebab apa disebut gini? Sebab hari ini timbul bermacam-macam isu yang seolah-olah menafikan hadis, dan ada pula pihak-pihak yang cuba mengelirukan umat Islam dan mengeluarkan fatwa-fatwa dan juga hadis-hadis. Jadi ilmu-ilmu tadi terpaksa dikaji balik dan disesuaikan dengan suasana hari ini, mengikut ijtihad ataupun qiyas dan sebagainya. Para ulama hadis kena berijtihad balik, tengok mana patut ditekankan. Dan kadang-kadang ada isu-isu baru yang tak ada dalam isu lama, jadi tak ada hukum. Jadi ulama kena ijtihad, cari yang hampir sama dengan dia. Itu. Habis tajuk perangkat-perangkat perkembangan ulumul hadis. Okey, seterusnya maudhu'u ulumul hadis. Benda yang dibincangkan oleh ulumul hadis. Maudhu' ni tajuk. Tajuk ni maknanya kita kata fokus ulumul hadis. Apa benda fokus dia? Huwa aqwalun nabi, itulah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa af'aluhu, perbuatan Nabi. Wa takriratihi, dan segala apa yang Nabi tidak larang. Wa sifatuhu, sifat Nabi. Qabla al-bi'sah, sama ada sifat Nabi sebelum dibangkit diutuskan, atau ba'daha, atau selepas dia lantik sebagai rasul.
min haitsu sudurihi, dari sudut mana? Dari sudut terbitnya itu daripada Nabi. Apa yang Nabi buat tu diambil kira. Wa ahaditsuhu alaihi salatu wassalam, dan segala perbualan Nabi alaihi salatu wassalam min haitsu dilalatiha, dari sudut pendalilannya alal maknal mafhum awil murad, mengikut makna yang difahami ataupun yang dikehendaki. Maknanya apa yang Nabi kata tu difahami dan dimengerti segala kehendak dia. Jadi barulah boleh guna. Kalau ni ada benda tu yang keliru, kalau dah cek dah tahu sesat dah. Jadi ulama-ulama mengkaji dengan menggunakan ulumul hadis inilah, maka dikaji kata-kata Nabi tu. Sebab ada kata-kata Nabi tu yang simbolik, yang orang tak tahu. Okey. Apa ni? Fadailun Abdullah ibni Amr radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laisa ahadun aksaru hadis. Okey. Kelebihan fadail Abdullah bin Amr. Ini tambahan sikit ni. Isu tambahan dalam petak kuning ni. Dia kata kelebihan Abdullah bin Amr. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, laisa ahadun aksara hadisan an Rasulillah. Tak ada seorang pun yang lebih banyak mengumpul hadis daripada Rasulullah minni, daripada aku. Tak ada orang yang lebih daripada aku. Dia kata illa Abdullah ibn Amr, kecuali Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktubu. Dia tulis tapi aku tak tulis. Nak ceritanya kelebihan Abdullah ni. Abdullah bin Amr ini dia seorang yang hafal hadis juga. Sama banyak sebagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang yang hafal hadis dan orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Sebab dia ni sentiasa bergelewak, orang Terengganu kata bergelewak dengan Rasulullah. Ada semua, di mana Rasulullah ada, di situlah dia ada. Jadi bila begitu, banyaklah hadis daripada dia. Sama juga dengan Abdullah bin Amr. Pun banyak juga hadis dia menghafal. Jadi Abu Hurairah kata, di kalangan para sahabat ni tak ada pun yang lebih banyak hadis daripada aku. Akulah yang paling banyak sekali. Kecuali seorang aja. Kecuali Abdullah bin Amr. Dia ni hadis lebih kurang aku juga, tapi dia ada kelebihan. Sebab apa? Innahu kana yaktubu. Dia tulis. Wa kuntu la aktub, tapi aku tak tulis. Tu kelebihan dia kata. Hadis sangat banyak aja, tapi dia lebih hebat pada aku sebab dia tulis hadis tu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Itu ungkapan yang disebut oleh Abu Hurairah. Maknanya sahabat dulu dia bangga diri seorang. Bila ada orang lain lebih hebat dari dia pun bangga juga. Okey. Apa kepentingan dia? Ahammiyatu ulumul hadis. Apa kepentingan ulumul hadis? Perlu sangat ke ulumul hadis ni? Kita tengok kepentingan dia. Yang pertama sekali, ma'rifatu kaifiyati ta'amul ma'al hadisi 'inda ta'arud. Mengetahui bagaimana kita nak sesuaikan ma'al hadis dengan sesebuah hadis 'inda ta'arud, bila dia bertembung. Ada setengah-setengah hadis tu yang seolah-olah macam bertembung. Nabi dulu kata Nabi kata lain. Hak ni Nabi kawan lain pula. Seolah-olah isu tu bertembung, tak sama. Bila tak sama gitu, macam mana nak pakai? Nak pakai hak ni ke nak pakai hak ni? Hak ni pun Nabi kata, hak ni pun Nabi kata, tapi isunya berlawanan. Dengan ulumul hadis lah, maka dia menyelesaikan masalah ni. Nak pakai hak ni ke, nak pakai hak ni ke, ataupun dua-dua nak pakai ke, ataupun dua-dua nak tolak ke. Okey. Dengan ilmu ulumul hadis ini dapat mentafsirkan kedua-dua hadis tu, barulah dia diseragamkan. Yang kedua, tamyizul maqbul wal mardud. Bila kita belajar ulum hadis, maka mudahlah kita membezakan tamyiz, membezakan al-maqbul, hadis yang diterima, wal mardud, dan hadis yang ditolak. Sebelum tu, ulama sebelum tu keliru juga sebenarnya, tak tahu hadis ni betul tak betul ni. Tapi bila dah belajar ulumul hadis ini, kita boleh baca dah. Buat kajian, akhirnya dapat tahu bahawa ni hadis Nawawi, ada pun Nabi dah kata pun. Ni hadis betul, kita boleh terima. Itu. Sebab kita orang belakang. Jarak kita dengan Rasulullah 1400 tahun. Sepanjang tempoh 1000 tahun itu, banyak benda boleh berlaku. Yang ketiga, apa kepentingan dia? Dhabtul hadis sanadan wa matnan. Kita boleh mengingati hadis itu sanad dan matan.
Dengan mempelajari ilmu ulumul hadis lah kita dapat ketahui hadis itu betul ke salah, sanad dia betul ke salah. Sebab setengah-setengah hadis tu ada mula-mula molek lagi orang ni, lepas tu tengah-tengah tu daripada Sianu bin Sianu tak tahu siapa dia, orang tak kenal dia, ulama-ulama tak kenal dia ni wujud tidak, ataupun dia wujud tapi tak sabar sebab dia ni kurang ajar. Maka hadis itu ditolak. Okey. Yang keempat, tujuan ataupun kepentingan kita belajar ilmu ulumul hadis ini itulah mengetahui halur rawi wal marwi. Kita boleh mengenali perawi dan hadis yang diriwayatkan itu. Dia lah. Dengan belajar ulumul hadis dia akan kaji seorang demi seorang orang yang meriwayatkan hadis. Orang ni si A ambil daripada B ambil daripada C ambil daripada D ambil daripada E. Mana ada turutan je gitu. Jangan pula kata A, B, C. C ni hidup awal lagi. Tiba-tiba kita kata A ambil daripada B ambil daripada C ambil daripada D. Sedangkan D tu mari ke diam. Dia tak sabar je dia berbalok. Tapi bila ulumul hadis kita boleh beza dah. Dia ada dah. Dia boleh tahu dah. Orang ni zaman mana, B ada zaman mana, C zaman mana. Jadi kalau dia tipu lah. Kalau awak masuk nama pelik-pelik, tak ada nak senarai. Tolak. Itu bukan hadis. Okey. Ahamiyatu ulumul hadis. Kepentingan dia lagi. Dengan kita belajar ulumul hadis, dia kata fahmul ma'nal murad minal hadis. Kita mudah kita memahami maksud yang dikehendaki dalam hadis tu. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, ada hadis yang Nabi sebut secara simbolik, kita tak tahu. Jadi dengan belajar ulumul hadis ini, kita boleh merungkaikan kekeliruan kita yang terdapat dalam hadis tu. Oh gitu maksud dia. Gitu. Yang ke-6. Yang ke-6 dia kata ma'rifatun nasikh wal mansukh minal hadis. Ada hadis-hadis, setengah hadis yang dulu Nabi khabar lain. Bila kemudian Nabi kata tak ada hadis tu, jangan pegang tu, pegang ni pula. Okey. Contoh. Awalnya Nabi kata sembahyanglah kamu, Nabi suruh orang Islam sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Okey. Lepas tu turun ayat Quran, Tuhan suruh Nabi sembahyang menghadap ke Kaabah. Nabi pun suruh orang lain pula. Jadi Nabi Kaabah tu dulu Nabi Kaabah lain, ni Kaabah lain. Maknanya dengan belajar ulum hadis kita boleh tahu ni hadis asal awal, ni hadis kemudian. Okey. Contoh lain yang boleh saya bawakan itulah ziarah kubur. Ziarah kubur peringkat awal Nabi kata diharam menziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Tapi kemudian Nabi kata dulu aku larang, sekarang aku benarkan kamu ziarah kubur. Ada hadis begitu. Okey, itu kepentingan bila ataupun tujuan kita belajar ulumul hadis. Okey. Tengok di sebelah ni. Dalam muka surat ni, muka surat 89 ini ialah beberapa jenis kitab dan perawi penulis kitab tu. Ba'dul musannafat al-mashhura. Sebahagian daripada karangan-karangan masyhur di dalam fi hadzal fan, dalam ulumul hadis ini. Contoh, Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ini nama kitab. Siapa penulis dia? Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi. Ni tanya kadang-kadang ni, soalan aku biasa ni tanya benda ni. Tahun kematian dia tahun 360 Hijrah. Yang kedua, Ma'rifatul Ulumil Hadis, mengetahui ulumul hadis. Nama dia Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Naisaburi. Tahun 405 Hijrah. Yang ketiga, buku Ulumul Hadis ataupun Muqaddimah Ibn Salah. Ini dikarang oleh Abu Amru Osman bin Abdul Rahman Asy-Syahrazuri, yang dikenali sebagai Ibn Salah. Ini orang masyhur ni. Yang keempat, Nukhbatul Fikari fi Mustalah Ahli Al-Asar. Nama dia Imam Ibn Hajar Al-Asqalani.
Yang kelima, Tadribur Rawi fi Syarhi Takrib Nawawi. Ini kita famous juga ni. Tadribur Rawi ini yang dikarang oleh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Yang keenam, Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Nama pengarang dia Umar bin Muhammad Al-Baikuni. Ni kalau boleh ingat, kena ambil ingatan ni, macam mana ni nama-nama kitab dan nama pengarang ni, sebab ada yang tanya. Okey. Habis tajuk kita hari ni. Tengok pada at-tadribat. Ma makna ulumul hadis? Apakah makna ulumul hadis? Uzkur aqsam ulumul hadis. Nyatakan bahagian ulumul hadis serta ta'rif setiap bahagian. Hati salasan min ahammiyati ulumul hadis. Bawakan 3 kepentingan ulumul hadis. Yang keempat, waddih ba'da marhalah min marahil tatawur ulumul hadis. Ini diterangkan sebahagian perangkat-perangkat perkembangan ilmu ulum riwayat hadis. Okey. Uzkur salasatan minal muhaddisin. Ni soalan ni. Ini biasa keluar dalam periksa. Nyatakan 3 pengkaji hadis ataupun ulama hadis serta tulisan mereka, muallafatihim, tulisan-tulisan mereka, buku benda. Tadi lah. Yang ke-6, maza ta'rif anit tadwin wa ta'lif fi ilmi hadis. Apa yang kamu tahu tentang tadwin, ta'lif dalam ilmu hadis? Ni kena tengok apa benda tadwin, apa dia ta'lif. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, tanda betul salah, saya tak mau baca. Dah. Okey, buat bahagian 1 dan juga bahagian 2 ini. Okey. Wallahu alam. Sekiranya ada apa-apa permasalahan, sila tanya. Jangan segan, jangan malu, insya-Allah. Esok dalam sepanjang tempoh kelas kita ini, ustaz tunggu. Ustaz tak buat kerja lain semacam penyakit ada ni. Sepanjang awak daripada pukul 8.40 sampai ke pukul 9.40 ke 10.10 ke, tak kira ikut jadual kita tu. Sepanjang jadual tu berlangsung, ustaz ada di hadapan laptop ni, tunggu. Takut ada awak nak tanya apa-apa. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.